Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, selamat pagi. Right. So, malam tadi tak sempat saya tak sempat nak buat live. So, just sambung untuk pagi ni apa yang saya patut sampaikan semalam lah. Right. So, okay, jap saya tutup dulu saya punya Telegram sebab dia agak annoying sikit. Right. So okay, so pagi ni ada masih ada gerakan lagi daripada semalam, cumanya market dah tak hijau lah macam semalam. Semalam market agak bullish dan seperti yang kita jangkakan, dia akan temporary saja, dia akan sementara dan dia akan jatuh balik. Kenapa dia jatuh? Dia perlu jatuh untuk pada paras. Sekejap, saya buka yang ABM dulu. So sebenarnya ABM perlu turun sebenarnya untuk buat new support dan kemudiannya kita akan tunggu sehingga dia betul-betul pulih nanti. Alright, so far dia belum ada tanda-tanda untuk pulih dan kalau ikutkan kalau ikutkan right, so kalau ikutkan dia belum lagi patah dia punya trend lah. So trend dia masih lagi downtrend. So kita akan expect untuk dia turun lagi dan pada waktu tu kita akan lihat lah nanti akan ada reversal nanti insyaAllah. So sekarang ni dia buat new support. Ini adalah new support dia. So sebelum ni dia buat dia pada sekitar support dan sekarang dia buat new support. InsyaAllah dia akan buat correction sedikit baru dia turun lah. Alright. So itu adalah kita punya index. So jangan risau sangat dengan index. InsyaAllah. So ada beberapa case tadi yang saya dah share sebenarnya. Antaranya adalah Press Berhad. So Press Berhad ni semalam kita dah buat sedikit study dan saya pun dah share kepada anda dalam live yang mana Press Berhad ni sebenarnya dia dah tukar trend. Right, so dulu dia downtrend dan sekarang ni dia dah bangun. Right? So dia dah bangun dan dia dah tukar pun trend dia daripada downtrend dan sekarang insyaAllah kalau dia masih kekal lagi ke atas ni, dia dikira sebagai sekarang ni dah breakout lah. Right, so breakout trend. Ini adalah trend line. So trend line menunjukkan kalau dia tengah downtrend, dia tengah menurun, kita kena plotkan di atas. Right, so kalau dia tengah naik, kita plotkan dia di bawah. So dia ada dua beza dia tu. So kenapa dia kena bezakan macam tu? Sebabnya antara sebabnya adalah dia untuk yang downtrend kita hanya plot untuk dia breakout kepada resistance. Apabila dia turun ke bawah, kita buat line di bawah untuk monitor sama ada dia dah break support ataupun tidak. So itu adalah trend line. Kalau channel lain, channel dia ada atas, dia ada bawah. So channel kita akan pakai jenis yang inilah. So parallel channel. So dia akan buat guard iaitu penghadang di atas dan penghadang di bawah. So kita boleh monitoring dua-dua sekali. Right, so untuk yang itu untuk dalam channel. So apabila dia tak ada dalam channel ni, anda kena buat menggunakan trend line sajalah. Right, so trend line pun ada jenis-jenis trend line dan antara yang senang nak tengok adalah yang satu line ni dan kita tengok dia punya pergerakan. So biasanya kalau bila dia breakout, dia tak terus naik. Right, so dia tak terus naik, dia akan turun dahulu. So dia akan turun dahulu, turun sekitar sini, baru dia menyambung kenaikan dia. Itu pun kalau dia ada momentum lah. Alright, disertakan dengan
disertakan dengan indeks yang cantik. Alright, so memang kita akan target begitu dan dia akan bounce lepas tu. Alright, so insyaAllah. So selalunya bila satu counter tu sama ada dia break support ataupun break resistance, dia tak akan terus pergi, dia akan buat retest at least sekali baru dia pergi. Alright, so nak kata dia bentuk cup ataupun tidak, dia kena pergi sini cup dia. Right, so ada sahabat kita Luqman tanya, so ini adalah saya ambil ni adalah counter 1 hour, so dia adalah counter intraday. So untuk tengok intraday, anda kena tengok time frame 1 hour. Okay, jangan salah benda tu. Sekejap. Alright, so kalau nak buat cup and handle, sebenarnya dia dekat sini ni, dia dekat area sini ni, cup and handle dia. Alright, so sepatutnya dia nanti sekitar 440 ni. Kita tak tahulah bila dia nak naik, tapi dia kena isikan lohong ni. Alright, so isi dan lohong ni, kemudian dia akan buat retrace dan kemudiannya dia akan buat handle lah. Alright, so itu cup and handle. So untuk yang kecil ni, dia dalam cup and handle pun sebenarnya ada banyak pusingan dia. Alright, so nanti saya akan share kepada anda, nanti saya akan bagi input dalam bentuk video lah. Alright, so nak cup and handle tak boleh dikira lagi sekarang ni. Alright, so dia kena kira apabila dia tahap kejatuhan dia tu kita nampak, dan dia perlu naik sekitar 440 ni sebenarnya. Alright, so sekarang ni belum lagi cup and handle, tak nampak cup and handle. Cup and handle akan nampak pada sekitar atas ni. Alright, okay, itu price berhad. Kemudiannya counter FGV. FGV ni pun sebenarnya saya dah bincangkan semalam. So sebenarnya dia dah tukar trend. Alright, so dia dah tukar trend daripada uptrend kepada downtrend kepada uptrend. Kan kadang ada lihat pada sekitar sini, sebenarnya dia dah break kat sekitar sini. Alright, so bila dia dah break, dia akan buat retest. Okay, sini dia dah buat retest dan kemudiannya dia pergilah. Alright, so dia dah pergi, dia dah buat trend yang baru. So trend yang baru tu kita akan kena pasti kemudian lah. Alright, so apabila downtrend dia dah tukar, dia akan jadi uptrend balik. Alright, so ini adalah counter-counter yang downtrend. So saya harap anda dapat sedikit idea bagaimana trend-trend line ni berguna untuk kita kena pasti kat mana, apa langkah seterusnya, apa kita punya step seterusnya. Alright, so kalau kita step pun kita tak tahu trend dia trend apa, trend downtrend ke, trend uptrend ke, dia dah tukar trend ke, belum tukar trend ke, kalau kita yang tu pun kita tak tahu lagi, sangat susah untuk anda survive, sangat susah untuk anda tahu ke mana arah pergerakan counter seterusnya. Right, so yang kita nak adalah pergerakan counter seterusnya. Alright, so kalau anda ramai yang sangat nak main intraday, gunakan 1 hour ni. 1 hour ni sebenarnya adalah tempat untuk orang-orang intraday lah. So ada yang pakai 30 minutes, tapi saya tak galakkan lah sangat 30 minutes, sangat laju sebenarnya. Boleh nak guna, tak ada masalah, tapi volume kena banyak. Alright, so kalau volume tak banyak, just pakai 1 hour sahaja. Alright, okay, itu adalah counter. Kemudiannya ada yang bertanya berkenaan dengan OCK. So OCK ni sebenarnya untuk 1 hour dia tak menarik. Sebabnya dia dulu, okay, saya cerita sikit. Sebenarnya dulu pada paras ni, dia adalah keadaan yang lebih kurang kat sini ya. Dia keadaan yang dalam channel, tapi dia adalah sideways. Right, so saya lukis sikit bagi anda gambaran. Right, so dia memang dalam channel ni lah, channel sideways ni, sehingga terjadinya sesuatu lah semalam. Alright, sekejap saya cerita. Bukan semalam, pagi tadi, sorry. Ini 1 hour. So 1 hour
dia terjadi pukul 9 tadi. 9 tadi dia gap up dan ada nampak dia punya pergerakan. So sebelum ni dia pada paras dalam channel sideway dia lagi. Right, so bila dia dah keluar, ini dia dah keluar, dia dah breakout dan dia dah buat a new trend. So dia dah breakout dia punya channel. InsyaAllah nanti dia akan turun sekejap untuk touch pada area 440 ni. Ini adalah tempat-tempat untuk entry lah. Right, so tempat-tempat untuk kita entry dan kemudian dia akan naik dan buat trend baru lah. Okay, so tak payah risau benda ni. So nampak di sini jelas dia dah break. Alright, so break dia punya channel. Alright, Yongtai. So Yongtai ni sebenarnya dia dalam fasa sekarang ni lah. So sekarang ni dia dalam fasa yang sideway lagi. Alright, so dia downtrend dan sekarang fasa yang, so kalau kita nak buat ray, mana ray. Alright, so lebih kurang sini ya. Sekejap, saya kena plotkan dulu. Right, so lebih kurang macam ni. So kita akan tahu dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia naik, dia turun, dia naik. So kita akan expect untuk dia turun sedikit. Dan kalau anytime sama ada dia break atas ataupun break bawah, kita akan expect macam tu lah. Right, so Yongtai kita akan tahu dia akan touch sini, kemudian dia akan, kalau dia ada momentum lagi, dia akan naik dulu. So dalam fasa ni akan ada satu tempat untuk dia perlu break. So sama ada dia break ke atas, sekitar ni nanti dia akan break ke atas ataupun dia break ke bawah. Right, so daripada situ kita akan tahulah sebenarnya, kalau anda belajar benda ni nanti, anda akan tahulah dia nak break ke mana. Kita dah boleh expect sebenarnya dia nak break ke mana, atas ataupun bawah. Right, so Franken. So kepada mereka yang berminat untuk join CPA ni, sangat digalakkan untuk anda lagi-lagi yang baru lagi dalam bidang saham ni, boleh untuk join. Alright, so so Franken ni sebenarnya hari tu saya dah buat dia punya analisa. Right, so analisa dia lebih kurang saya ada share hari tu. Saya tak ni pula, anda boleh tengok balik lah, saya ada share, tengok balik dalam grup, saya ada share bagaimana perjalanan Franken ni sebenarnya. Alright, so Franken ni dia terdiri daripada dua trend line. Alright, so trend line dia trend line yang bagi saya menarik. So hari tu kan saya ada share, malam tadi, pagi tadi pun saya ada share kat mana perjalanan dia. So bila kat sini dia akan bounce, dia akan naik sekitar sini. Right, tapi dia dalam fasa yang downtrend lagi. Right, so ini ada nama-nama trend dia ni. Right, so dia akan turun, nanti dia akan naik semula lah. So dia main macam tu je nanti, InsyaAllah, sehingga pada tahap tepu dia nanti. Tepu dia kat mana? Tepu dia kat bawah lah. Sekejap. Right, so pada tahap tepu dia ni, kat bawah ni nanti, baru dia
break, ataupun dia boleh break mana-mana, sama ada dekat sini ataupun dekat sini dia boleh break lah. So kita minta dia break dekat atas ni lah nanti. So anytime lah, bila-bila masa. So kita akan expect macam tu lah. Right. So ini adalah Franken, kemudiannya Rainhill. So kepada yang belum join lagi pra pendaftaran tu, boleh join. Pra pendaftaran masih lagi dibuka. Saya akan close pada hujung bulan ni, alright. So hujung bulan ni, siapa yang belum berdaftar, perlu komen saya lah. Perlu PM saya, sorry. So sebab saya akan tutup group yang temporary tu. Alright. So Rainhill ni pun sebenarnya saya dah bagi dah awal-awal hari tu. Alright. So siapa yang nampak lah, siapa yang tak nampak tu bukan rezeki anda. Alright. So Rainhill dia lebih kurang macam ni ya. Alright, so dia naik dan turun. So kita memang expect untuk dia bounce pada area sini. Saya dah cerita benda ni. So kita memang expect untuk dia bounce pada area sini dan dia akan naik insya-Allah. So Rainhill ni panjang lagi perjalanan dia. Just dia naik pun dia tak naik terus lah. Dia akan ada naik turun dia. Tapi insya-Allah nanti dia akan sampai sekitar sinilah 7 RM1.35 lebih kurang macam tu. So memang ini adalah untuk long term investment lah. So nampak tinggi lagi, jauh lagi perjalanan. InsyaAllah dia boleh sampai area tu nanti. Right, so sama ada sini ataupun sini, depend. So dia nak capai berapa lama tu kita tak tahu, tapi kita akan expect untuk dia sampai paras tu. Dia akan sampai nanti insyaAllah. Right, so cepat atau lambat sahaja. Right, so K1 ni downtrend So K1 ni kalau dia betul-betul strong, dia perlu bounce area sini lah, area sini dia perlu bounce sebab dia tengah downtrend ni. Alright, so kalau tengok Liu Wave akan nampak lah dia nak pergi ke mana. Alright, so sekarang ni pun belum clear direction lagi dia nak pergi mana. Just dia hanya bermain di sekitar dia punya trend line saja, channel tu saja. So dia bermain sekitar sini saja. So dia masih lagi downtrend. So tak ada yang menarik lagi lah. Alright. So AWC ni dia dah habis ni. Dia dah habis jatuh ni. Sebab itu dia main lama sangat dekat atas. So dia alright. So dia perlu turun. Dia perlu turun lagi counter ni. Sekejap saya tarik dulu. Alright, so nampak daripada bawah dia naik, dia push bawah, dia naik, dia push. Saya buat nak panah lah. Takut anda tak nampak ni. Alright, so dia naik. Alright, so dia naik. So dia turun. Nanti anda akan belajar lah benda-benda macam ni. So dia naik lagi. Dia turun. Right, so selagi dia tak breakout, sama ada breakout ataupun break support, selagi tu dia bermain di sekitar ni. So kita akan expect dia turun lagi sekitar sini, baru dia boleh bounce semula. Right, so sekarang ni bukan tempat untuk dia bounce lah. So kita akan expect dia turun lagi sebenarnya. Dia hanya buat correction kecil saja. Untuk AWC tak menarik lagi.
Alright, so destiny. So ini betul-betul menggunakan trend line lah. Right. So trend line. So yang ni saya buat just laju-laju sebab just sebagai selingan saja sebenarnya. So right, so dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So kita akan expect dia pergi lagi sedikit atas ni, kemudian baru dia bounce. Okay, so memang kita expect dia dekat sini sekitar RM2, baru dia turun balik. Alright, okay. Alright, so nampak sedikit situ. So pagi ni ramai yang tak ada. So sebab semalam saya tak boleh nak buat live, ada masalah line. So alright, so ada apa pertanyaan lagi? Nak tengok trend counter anda tu? OCK Warren sama je. Dia follow dia punya OCK tadi saya dah cerita sebenarnya kat atas. OCK dia ni lah OCK. So OCK dia dah break dia punya trend. So sekarang dia nak buat trend baru. So just monitor saja OCK ni. Alright. So kita expect untuk dia turun pada paras 440 baru dia naik atas. Alright. Nak cari intraday kena pakai 1 hour. 1 hour chart. Jangan pakai daily. Daily untuk kita swing seminggu. Alright. Kuskapi. So Kuskapi ni sebenarnya dia masih lagi dalam trend yang downtrend sebenarnya. Dia belum lagi tukar trend. So untuk kata dia dah break trend tu pun tak juga. Dia masih lagi dalam trend dia lagi. Right, so Kuskapi ni kita memang expect untuk dia turun lagi sebenarnya. So kita memang expect untuk dia turun sekitar bawah ni lah. So kalau tengok dia punya mendata punya turun tu, dia mungkin turun pada sekitar RM1.10, RM1.15 boleh. Alright. NGGB. So NGGB ni trend apa yang dia nak hasilkan ni. So saya nak kata head and shoulder pun tak boleh. So dia dah patah break. Dan sekarang ni kalau betul-betul, alright, so ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, ABC. Okay, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 untuk correction lah saya expect. So kita expect dia pergi sini dan nanti dia buat wave 5 lah. Ini ada elite wave lah. So dia buat wave 5 baru dia buat ABC, baru dia naik semula. Alright. So NGGB tak boleh lagi. Alright, so kalau dia naik tu adalah temporary saja. Econ. Ini semuanya counter downtrend ni, biar betul anda beli ni. So Econ dia masih lagi jauh dekat atas, dan kalau kita ambil dekat sini, patahkan dekat bawah. Alright. So sebenarnya dia dah patah trend ni. Dia dah patah trend yang downtrend. So sekarang ni bila dia dah patah trend downtrend, dia akan retest untuk
resisten dia dan sekarang meneruskan lagi kejatuhan dia lah. Alright, so aircon ni dia dah downtrend sebenarnya. Dia downtrend dan dia buat new support. Alright, so dah bahaya untuk masuk. Alright, Heiken Nashi tak ada dalam tak ada dalam chart pattern. Dia ada dalam indikator, dan indikator tu yang saya share dalam MIPA tu. Alright, cari min. Press Berhad tengok balik saya punya gambar yang saya share tu dalam Telegram. Alright. So untuk counter cari min ni, alright, so untuk counter cari min ni, kita kalau nak tengok dia, kena tengok dia cara dia lain sikit lah. Alright, cari min ni. So kita nampak daripada dia kenaikan yang pertama dekat sini, so kena guna Fibo lah, tak ada cerita. Sebabnya kita tak tahu dia expect untuk dia bounce pada right. So kalau tengok Fibo, dia bounce pada 0.382. So kita boleh kira kalau dia nak bounce, dia kena bounce area sini lah. Kalau tidak, dia kena bounce pada area 320. Alright, so oleh kerana ini adalah wave yang pertama, so untuk Elliott wave yang pertama biasanya dia akan bounce pada sekitar 0.382. So kalau kita expect dia bounce pada 0.382, dia nak bounce area sini. Alright, so kalau kita expect untuk dia bounce area sini, ini adalah tempat sepatutnya dia bounce. Area sini, within this area, sama ada hari ni ataupun esok, dia perlu bangkit. Alright, so ini adalah area bounce dia. Dia perlu bangkit area sini. Kalau tidak, dia akan pergi sekitar 320 ni nanti. Alright, so 2 point ni saja tempat untuk dia bounce. Alright, so Penta. Alright, so lagi 10 minit kita berhentilah sebab saya nak keluar pergi makan. Alright, so Penta ni saya gunakan channel sajalah sebab nanti anda tanya saya kat mana dia punya support lah apa semua, saya sharekan kat sini terus lah. Alright, so Penta ni jap. Right. So yang ni yang terlepas ni apa? Ini adalah fake. Alright, so fake ni lain cerita dia sikit. Right, so Penta ni kita memang expect untuk dia bounce dan insyaAllah dia akan pergilah nanti ke area sini kalau dia laju lah. Alright, agak mahal lah counter ni, tapi insyaAllah boleh sampai area situ. Penta ni memang kita expect untuk dia naik. Alright, so ok, dah nampak direction dia tu. So dia macam ni lah, daripada bawah di sini. So dia bila dah buat macam tu, insyaAllah dia akan ulang macam tu tau. Dia akan ulang banyak kali benda-benda macam ni. Just memerlukan sedikit kesabaran je lah. Alright, so dalam menentukan, so bila kita tengok daily, dia akan ambil masa yang panjang. So kalau anda tengok pada 1 hour dan plotkan anda punya trend tu, dia akan jadi macam ni jugalah. Alright, so dapatkan sedikit gambaran kat mana sebenarnya counter-counter ni sebenarnya. Alright, so jap. So jap hari tu saya dah buat sedikit dia punya ni lah,
dia punya gambaran. So dia ada dua kemungkinan. So nak tak nak dia kena perlu pecahkan. So sekarang ni dia dah break dia punya downtrend. So bila downtrend dia pecah, selalunya kita akan expect untuk dia pergi. Alright, so TP yang satu adalah 475 dan kemudiannya adalah 510. Alright, macam saya kita semalam, kena ingat balik lah. Alright, so okay, alright, so itu saja untuk setakat ini. Apa-apa perkembangan lagi kita akan sambung petang nantilah. So kalau market masih lagi cantik, menarik, dan saya akan share lagi apa counter-counter yang berpotensi. Alright, so alright, so saya dalam grup dalam grup CPA saya ada buat case study. Saya fokus kepada satu counter ya, iaitu counter high bis ni. So high bis ni kita memang expect untuk dia naik dan kita monitor sebenarnya day by day lah. Alright, so far belum ada lagi so ini adalah long dia. So kita memang expect untuk dia cuba naik lah, insyaAllah. So ini adalah case study sebenarnya, just nak tunjuk kepada anda berapa lama dia boleh capai kita punya TP tu. Alright, so okay, last ni ya, Dufu ni sebenarnya dikesan oleh teknik BBMA. Alright, tapi dalam pada masa sama sebenarnya anda boleh buat untuk check trend pun sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cumanya dia perlu break, sebenarnya dia perlu break ni dia punya trend dia ni. Dia perlu break sebenarnya. Dia kalau dia tak boleh break, yang ni 1 hour pada jam-jam berikutnya kalau tak boleh break, dia akan turun balik. Ni kalau dia boleh break, dia perlu break area sini ya. Dia perlu break line ni. Dia break line ni baru dia boleh jadi breakout lah. Kalau tidak, kalau tak berjaya break, dia akan turun sini. Alright, so nak tak nak kena buat keputusan apabila sama ada dia break ataupun dia turun. So kalau dia turun tak payah. Alright, so kalau nak belajar BBMA hanya kelas sahaja, dia tak ada online. So nak belajar ada PM saya, nanti saya akan bagilah next class. So saya ada hanya lagi lebih kurang 3 kelas saja lagi sebelum saya stop untuk saya fokus kepada CPA, baru saya sambung balik BBMA tu. Alright, so pada yang berminat, just tahun ni saja saya bagi diskaun kau-kau. Tahun depan dah start naik dan nanti dia akan pergi kepada harga asal balik lah. Alright, itu saja untuk setakat ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So jangan lupa share dan like lah video ni. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.